Salam sejahtera semua, saya Cikgu E. Hari ini saya ingin membuat perbincangan tentang soalan bagi pecutan akhir peperiksaan STPM semester 3 2022. Sebelum kita mulakan perbincangan soalan, mari kita tengok analisis soalan peperiksaan STPM semester 3 atau ulangan semester 3 bagi tahun 2013 hingga 2021. Di sini kita tengok bab 14 belanjawan. Jadi yang ini kita akan fokus kepada belanjawan fleksibel teori dan juga laporan prestasi. Okey. Bab 15 adalah perkongsian. Bab 16 syarikat, perhad. 17 analisis dan tafsiran perakaunan, kewangan. 18 adalah penyata aliran tunai. Jadi, untuk tahun 2022, soalan apa akan keluar? Kalau rujuk kepada analisis ini, topik yang kebarangkalian tinggi akan keluar, perkongsian, syarikat perhad. Soalan syarikat perhad telah diubah ikut Akta Syarikat 2016. Jadi sejak tahun lepas. Jadi bagi tahun lepas tak keluar. Jadi kemungkinan besar tahun ini akan keluar. Dan tidak lupa juga satu soalan yang penuh untuk penyata aliran tunai. Okey, belajar kena mahir. Untuk yang bab belanjawan, tolong pastikan anda boleh mahir belanjawan fleksibel, teori dan juga laporan prestasi. Perbandingan laporan prestasi, iaitu yang ada belanjawan sebenar lepas tu variance. Bagi analisis dan tafsiran penyata kewangan, pelajar kena mahir formula bagi setiap nisbah, analisis nisbah, analisis mentata, melintang. Okey. Bagi perkongsian, yang sangat popular adalah perubahan dalam perkongsian. Jadi pelajar perlu mahir dalam menyediakan akaun penilaian semula, akaun muhibah, sediakan akaun modal, rakan kongsi. Tidak lupa juga penyata pengasingan untung rugi dan realisasi. Bagi syarikat, tolong pastikan anda tahu format menyediakan penyata kedudukan kewangan, bahagian equity, lepas tu buat catatan jurnal. Jika anda boleh mahirkan semua topik, jadi jangan risau. Apa soalan yang keluar, anda boleh jawab. Okey, mari kita mula dengan perbincangan soalan. Ini adalah soalan percubaan kolej saya. Okey, mari kita tengok soalan 1. Jack, Ken dan Leon telah menjalankan perniagaan perkongsian JKL dengan nisbah untung rugi 3-2-1. Selain itu, perjanjian perkongsian mereka menetapkan perkara yang berikut. 1. Gaji Jack sebagai pengurus besar ialah 3,600 sebulan. Gaji Ken sebagai pengurus pelian ialah 2,400 sebulan. Leon menerima gaji 1,200 sebulan dan komisen jualan sebanyak 5% atas jualan bersih. Yang berikut ialah draft penyata kedudukan kewangan perkongsian tersebut pada 31 Disember 2021. Jadi bagi akaun modal, akaun semasa, untung bersih, liability, harta dana, logi dan peralatan, aset semasa dan lain-lain. Okey. Mari kita tengok sekejap maklumat tambahan. Untung bersih sebanyak 168,000 diperoleh daripada jualan kasar sebanyak 270,000. Walau bagaimanapun, pelalasan masih belum dibuat terhadap pulangan sebanyak 6,000.
Leon telah meminjam wang sebanyak 36,000 secara peribadi daripada Ken. Perkongsian telah bersetuju bahawa bayaran balik pinjaman tersebut akan dibuat melalui pelalasan akaun semasa mereka. Dan sebalang kekurangan akan dibayar tunai oleh Leon kepada perkongsian. Dan perkongsian bersetuju akaun semasa dikekalkan. 3. Pada 1 Januari 2022, Moon dibawa masuk sebagai rakan kongsi baru. Muhibah telah dinilai sebanyak 72,000 bagi tujuan kemasukan Moon. Walau bagaimanapun, perkongsian bersetuju bahawa akaun Muhibah tidak dikekalkan dalam buku perkongsian. Semua pelalasan Muhibah dibuat di akaun modal. Dengan kemasukan Moon, aset yang berikut dinilai semula. Harta tanah, loji dan peralatan 240,000, akaun belum terima 21,600, inventory 30,000. Sebagai rakan kongsi baharu, Moon dikehendaki membawa masuk tunai sebanyak 48,000. Selepas kemasukan Moon, nisbah perkongsian untung antara Jack, Ken, Leon dan Moon ialah 4-2-1-3. Dikehendaki A. Sediakan penyata pengasingan untung rugi perniagaan JKL bagi tahun berakhir 31 Disember 2021 6 markah. B. Sediakan akaun modal rakan kongsi dan akaun penilaian semula apabila Moon dibawa masuk sebagai rakan kongsi baru 14 markah. Okey, mari kita semak jawapan. Cara untuk menjawab soalan ini. Pertama, A. Kita kena sediakan penyata pengasingan untung rugi. Jadi, untung bersih 180,000 tolak 6,000. Ini daripada maklumat 1. Okey, sebab masih belum buat terhadap pulangan 6,000. Jadi kita tolak, tinggal 162,000. Lepas tu kita kena tolak gaji. Di sini gaji Jack, Ken, Leon. Di sini dia bagi 1,000 sebulan. Okey. Jadi kita kena taraf dengan 12 bulan. Jadi 3600 kena taraf dengan 12 bulan. Lepas tu Ken 2400 kena taraf dengan 12 bulan. Dan Leon 1,200 kena taraf dengan 12 bulan. Okey. Lepas tu commission. Di sini ada commission jualan bagi Leon 5% atas jualan bersih. Jadi jualan kasar 270,000 kena tolak pulangan 6,000. Dapat jualan bersih taraf dengan 5% kita dapat 13,200. Okey. Seterusnya. Okey, tak ada maklumat lain. Jadi kita akan kirakan pengagihan untung atau rugi. Di sini adalah positif, jadi kita ada kongsi untung mengikut nisbah rakan kongsi di sini 3-2-1. Jika semua betul, anda akan dapat 6 markah. Lepas tu kita akan sediakan akaun modal dan akaun modal rakan kongsi dan akaun penilaian semula. Jadi di sini kita ada Paki Bibi. Ini rujuk kepada soalan. Paki Bibi kita ambil dari sini. Lepas tu kita ada rakan kongsi baru. Moon membawa masuk tunai sebanyak 48,000. So kita ada tunai. Dan Muhibah dinilai sebanyak 72,000 bagi tujuan kemasukan Moon. Jadi kita sini akan kredit di akaun modal. Ini adalah wujud Muhibah mengikut nisbah rakan kongsi lama iaitu 3-2-1. Okey. Lepas tu dia kata Muhibah tidak dikekal dalam buku pokok perniagaan. Jadi kita akan debit balik Muhibah ikut nisbah
untung rugi rakan kongsi baru. 4, 2, 1, 3. Okey. Lepas tu kita akan sediakan akaun penilaian semula. Asalnya harta dana logi dan peralatan adalah 228,000. Dan sekarang dinilai semula ialah 240,000. Jadi ada peningkatan 12,000. So kita tulis di kredit. Lepas tu akaun belum terima asalnya adalah 30,000. Sekarang 21,600. So ada pengurangan. Okey. Jadi pengurangan 8,400. Kita tulis di debit. Lepas tu inventory 30,000. Sebelum itu 26,400. Jadi ada peningkatan. So ini meningkat, ini turun, ini meningkat. Jadi meningkat kita tulis di kredit, turun kita tulis di debit. Lepas tu okey, sudah tak ada item lain. Jadi kita akan jumlahkan. Sini kita ada lebihan. Jadi kita akan buat sini adalah untung atas penilaian semula. Ikut nisbah rakan kongsi lama 3, 2, 1. Okey. Kemudian yang ini kita akan pindah ke akaun modal. Sini kita tulis modal. Ini akaun modal. So debit penilaian semula, kredit akaun modal rakan kongsi. Jadi 3, 2, 1. Kemudian kita jumlahkan, kita dapat pakai HP di sini. Lepas tu kena pindah ke sini pakai PB. Jika anda semua betul, anda akan dapat 14 markah. Okey? Tolong ingat setiap kali, terutamanya akaun penilaian semula, terutamanya akaun muhibah. Okey? Soalan boleh minta anda sediakan jurnal, catatan jurnal. Jadi anda kena tahu macam mana nak sediakan catatan jurnal bagi perkongsian. Okey. Seterusnya kita akan pergi tengok soalan luar. Okey, soalan luar ini adalah soalan syarikat. Dua-dua topik ini adalah sangat popular lah, perkongsian syarikat. Okey, terutamanya macam syarikat. Sejak tahun lepas kita mula guna mengikut Akta Syarikat 2016 dan sampai sekarang belum keluar soalan syarikat berhad lagi lah. Jadi jika tahun ini keluar, anda kena mahir lah macam mana nak catat bagi pelalasan urus niaga syarikat berhad dan macam mana nak sediakan penyata kedudukan kewangan mengikut format Akta Syarikat 2016. Okey, mari kita tengok soalan 2A. Yang berikut adalah petikan penyata kedudukan bagi syarikat bong berhad pada 31 Disember 2022. Ada modal, share equity, share keutamaan dan reserve iaitu perolehan tertahan. Urus niaga berikut telah dilaksanakan oleh syarikat bong berhad. Yang pertama, pada 5 Januari 2022, syarikat telah menerbitkan Pada 5 Januari 2022, syarikat telah menerbit share equity pada nilai terbitan RM1 se-share sebagai share bonus kepada pemegang share equity pada kadar 1 share untuk 5 share yang dipegang. Okey, jadi kita kena kira. Kalau ada share bonus, kita akan tolak wang daripada perolehan tertahan atau pendapatan tertahan. Jadi kita akan debitkan perolehan tertahan 30,000. Okey, macam mana nak kira 30,000? Sebab 1 share dapat bonus dengan 5 share yang dipegang oleh pemegang share lah. Jadi kita kena lihat di sini share equity 150,000 dan dia terbitan pada RM1. Jadi maksudnya kita ada jumlah 150,000 unit share. Ambil 150,000 unit share bahagi dengan 5. Sebab anda kalau tengok kan, 5 unit share boleh free 1 bonus. Jadi sekarang anda ada 150,000 share, berapa anda boleh guna cara yang macam ni.
150K darab dengan 1 bahagi dengan 5. Dan 1 share RM1. Jadi 30,000 lah. Okey, jangan lupa keterangan wajib. Anda wajib tulis. Okey. Kita tengok yang kedua. Pada 1 Februari 2022, satu terbitan hak diisytiharkan kepada pemegang share equity pada kadar 1 share untuk 5 share yang dipegang pada RM1 per share. Harga pasaran ialah RM1.20 per share. Dan sentiasa ingat, cikgu galakkan belajar di tepi sini kan, anda tulislah unit share. Okey, unit share equity. Jadi mula-mula kita ada 150K. Lepas tu sini dia ada share bonus, jadi kita kena tambah 30K. Tambah, okey? Kena tambah. Lepas tu sekarang ada pula ialah terbitan hak. Okey. Dia kata diisytiharkan. Diisytiharkan maksudnya dia satu makluman. Okey. Lepas tu kita kena tengok lagi. Tawaran terbitan hak dibuat pada 20 Februari telah berbayar penuh semasa permohonan. Semua terbitan hak dilanggan dan dibayar penuh oleh pemegang share. Jadi, ini 1 Februari dia ada catatan. Tak perlu catat sebab dia belum laksanakan lagi. 20 Februari kita kena catatlah. Okey, macam mana? Tadi kita ini campur, so kita kena kira dulu. Total dia jumlah 180,000 unit. Dan sekarang dia kata 5. Pegang 5 boleh dapat satu terbitan hak. Sekarang anda ada 180,000. Jadi berapa terbitan hak ada? Okey. Jadi anda sama juga boleh 180K darab dengan 1 bahagi dengan 5. Jadi anda dapat 36,000. Okey. Jadi kita akan debitkan bank, kreditkan share equity. Jadi sekarang di sini kita ada 36,000 unit. Jadi kita boleh tambah 36,000 unit. Okey, seterusnya. Ini dah siap, ini dah siap, ini dah siap. Jadi kita tengok yang keempat. Satu tawaran awam share equity sebanyak 100,000 share dengan RM1.20 per share telah dilaksanakan. Semua share dalam tawaran awam ini dilanggan dan dibayar penuh pada 31 Mac. Okey. Jadi kita tulis 31 Mac. Okey, kalau dilanggan penuh, maksudnya kita offer. Jadi kita akan terus ambil 100,000 darab dengan RM1.20. Jadi kita ada debitkan bank 120,000, kreditkan share equity 120,000. Okey, ingat keterangan wajib. Jadi di sini kita akan tambah 216K. Lepas tu ada campur lagi, ada share equity. Jadi jumlah sama dengan ini 100,000. Jadi jumlah 316K. K itu adalah ribu. Okey. Seterusnya, pada 15 Julai, syarikat mengisytiharkan dividen share 2% atas share equity yang sedia ada dan harga pasaran semasa ialah RM1.50 per share. Dividen ini akan diagihkan pada akhir bulan Oktober. Jadi dia sekarang isytiharkan. Dia ialah bagi dividen share. Okey, dividen share. 2% atas share equity sedia ada. Jadi sedia ada ialah ini. Jadi kita kena taraf dengan 2%. Jadi kita dapat 6, yang ini taraf kita dapat 6,320. Lepas tu kita kena taraf RM1.50. Jadi kita dapat 9,480. Okey. Debitkan perolehan tertahan, kreditkan share equity boleh agih. Jadi ini adalah dividen share.
Okey, ini adalah dividend share. Jadi sini kita kena campur 6320. Jadi jumlah kita dapat 322320 unit share. Okey. Tapi ini anda kena ingat tarikh ini tau. Sebab dividen akan diagihkan pada Oktober. Kalau soalan kata pada akhir Oktober, biasanya kita akan guna 31 Oktober lah. Lepas tu kita adalah pada Disember. Okey, jadi tak ada maklumat lain. Jadi kita boleh terus masukkan Oktober di sini. Debitkan share equity boleh agih. Yang ini adalah dividend share. Lepas tu kreditkan share equity. 9480 ikut amount ini. Okey. Sini adalah isytiharkan dividend share. So kita keluar daripada perolehan tertahan. Dan sini adalah merekod pembayaran dividend share. So kita debitkan equity boleh agih, kreditkan share equity. Okey. Apabila selesai baru kita akan buat yang ini. Sebab ini berlaku pada Disember. Ingat akaun kita kena buat dengan ikut urutan tarikh. Pada 31 Disember, lembaga pengarah telah mengisytiharkan dividen share keutamaan kumulatif 5% untuk tahun semasa. Dividen sebanyak 5 sen per share juga diisytiharkan untuk semua share equity pada tarikh yang sama. Jadi pada tarikh yang sama ini adalah unit share equity. Dia adalah 5 sen per share. Jadi ini anda kena ambil unit ini taraf dengan 0.05. Jadi anda akan dapat 16116. Jadi ini adalah ini. Manakala yang ini share keutamaan adalah 5%. Kalau dia kata 5%, kita akan rujuk kepada yang sini. 5% taraf dengan 100,000. Jadi kita dapat 5,000. Campur sekali, kita dapat 21,116. Jadi kita akan debitkan perolehan tertahan, kreditkan dividen belum bayar. Okey, keterangan sangat penting sebab dia terdiri daripada dividen share keutamaan 5% dan share equity 5 sen per share. Jika betul semua, anda akan dapat 10 markah. Okey, seterusnya kita tengok B. Yang berikut ialah penyata pendapatan komprehensif dan penyata kedudukan kewangan bagi syarikat E Berhad. Jadi di sini ada penyata pendapatan komprehensif. Ini adalah penyata kedudukan kewangan bagi tahun 2020 dan 2021. Dan di sini kita ada maklumat tambahan. Maklumat aset pada 31 Disember 2019 adalah seperti yang berikut. Inventory 120,000. Jumlah aset 100,020,000. Kedua, semua jualan dilakukan secara kredit. Ketiga, share equity didebitkan pada harga RM1 setiap satu. Dikehendaki. Hidungkan yang berikut. Syarikat E Berhad untuk tahun 2020 dan 2021. Kita akan ikut format dia lah. Sediakan cari nisbah hutang atas aset, margin untung bersih atas jualan, kadar bulangan atas aset, nisbah perolehan sesaham. Jumlah 8 markah. Lepas tu ke B, nyatakan 2 batasan analisis nisbah. 2 markah. Soalan ini adalah soalan combine. Okey. Gabung syarikat Berhad dengan analisis dan tafsiran penyata kewangan. Jika pelajar nak skor soalan ini, langkah pertama, anda mesti perlu hafal semua formula analisis nisbah. Okey, tolong hafalkan semua dengan betul. Dan anda kena tahu mana adalah nisbah kecairan. Nisbah kecairan adalah nisbah semasa dan juga nisbah hujan asid. Jadi pelajar kena mahir formula ini, kena hafal dan tuliskan formula di sini. Okey, lepas tu
jawab ikut tahun yang dia sedia ada di sini. Kalau dia 2021, 2022, jadi anda terbalikkan. Ikut sini. Kalau sini 2020, 2021, anda pun 2020, 2021. Ini memudahkan dan mengelakkan belajar tengok salah angka dan salah tulis ikut tahun tersebut. Okey? Kalau anda boleh hafal formula dengan betul, biasanya anda boleh dapat betul. Jadi untuk yang ini, nisbah hutang atas aset, jumlah liability bahagi dengan jumlah aset. Kita akan dapatkan jumlah liability. Jumlah liability di sini, liability semasa campur dengan bond belum bayar. So, ini liability jangka panjang. Jadi, anda tambahkan, anda akan dapat 348,400. Bahagi dengan 1,808,400. Okey, ini adalah jumlah aset. Jumlah aset kita boleh dapat dari aset bukan semasa dengan aset semasa. Campur dua-dua, anda akan dapat jumlah aset. Jadi, bahagikan anda akan dapat 0.19 nisbah 1. Manakala, bagi tahun 2021 pun sama. Kita akan guna yang ini, jumlah liability bahagi dengan jumlah aset. Jadi, anda akan dapat 0.29 nisbah 1. Okey. Kedua, margin untung bersih atas jualan sama dengan untung bersih sebelum cukai bahagi dengan jualan taraf dengan 100. Anda perlu cari untung bersih sebelum cukai. Ada nampak sini, ini adalah cukai. Di sini dia tak tulis untung bersih sebelum cukai. Jadi ini kalau sudah tolak ini, maksudnya ini adalah untung bersih di sini adalah selepas cukai. Jadi anda boleh terus guna untung kasar, tolak jumlah belanja, anda akan dapat untung bersih sebelum cukai. Okey? Atau satu cara lagi, terus ambil untung bersih ini dua-dua campur sekali. Jadi anda akan dapat untung bersih sebelum cukai. Lepas tu bahagi dengan jualan taraf dengan 100%. Yang bagi tahun 2020 kita dapat 15.53%. Manakala untuk tahun 2021 kita dapat 13.38%. Okey, dua-dua guna cara yang sama lah. Okey. Yang ketiga, kadar pulangan atas aset. Formulanya, untung bersih selepas cukai bahagi dengan aset purata taraf dengan 100%. Jadi, yang ini untung bersih selepas cukai kita boleh dapat dari sini. Dan aset purata kita akan ambil 2 tahun. Okey, ambil tahun 2019 campur 2020 bahagi dengan 2. Jadi, kita akan dapat aset purata bagi tahun 2020. Bagi tahun 2021 pula adalah guna jumlah aset tahun 2020 campur dengan tahun 2021 kemudian bahagi dengan 2 akan dapat aset purata bagi tahun 2021. Untuk yang tahun 2020 kadar pulangan atas aset adalah 11.17%, manakala bagi tahun 2021 adalah 8.57%. Okey, seterusnya nisbah perolehan sesaham sama dengan untung bersih selepas cukai tolak dengan dividen share keutamaan bahagi dengan bilangan purata share biasa diterbitkan. Yang ini share equity dia 500,000, 500,000 setiap itu satu. Jadi kita akan buat andaian tahun sebelum adalah sama, jadi bahagikan kita akan dapat sama. Okey, bagi tahun 2021 pun sama, ambil 20 tambah 2021 bahagi dengan 2, jadi sama dengan 500,000. Perolehan sesaham adalah 0.32 sesaham, manakala tahun 2021 adalah 0.28 sesaham. Jika anda betul, anda akan dapat markah penuh 8. 2 batasan analisis nisbah. Yang pertama, kaedah perakaunan yang berbeza. Data kualitatif adalah anggaran sahaja. Tidak mengambil kira kesan inflasi dan deflasi.
Perbezaan antara industri atau keberbagian perniagaan. Ambil mana-mana dua, anda akan dapat 2 markah. Okey. Soalan tak susah. Yang penting adalah ingatkan formula. Tuliskan formula dalam jawapan dan kirakan. Kalau formula betul, biasanya jawapan anda akan betul lah. Dan pastikan jawapan anda adalah dalam nisbah, peratus atau RM. Ini pun penting, atau kali. Okey? Ini calon-calon perlu perhatian. Okey, seterusnya kita tengok soalannya terakhir, soalan 3. Apabila penyata pendapatan komprehensif sesebuah organisasi perniagaan menunjukkan keuntungan, hal ini tidak menggambarkan kedudukan kecairan atau tunai setara perniagaan. Adakah anda bersetuju dengan pernyataan di atas? Berikan ulasan dan 2 contoh untuk menyokong jawapan anda. 3 markah. Anda mesti kena jawab setuju ke tidak setuju. Setuju, 1 tik dah. Keuntungan perniagaan tidak menggambarkan kedudukan tunai dan setara tunai kerana penyediaan penyata pendapatan komprehensif mengikut prinsip asas akuan. Mengikut asas akuan, semua belanja yang telah dilibatkan perlu dibadankan dengan hasil walaupun dia belum dibayar. Hasil pula perlu direkodkan walaupun tunai belum diterima. Terdapat juga belanja dan hasil tidak melibatkan tunai tetapi dicatat dalam penyata pendapatan seperti belanja susun nilai, hutang lapuk, diskaun diberi dan diskaun diterima. Anda boleh tulis yang pertama, setuju, terangkannya mengikut asas akuan. Lepas tu anda boleh bagi penjelasan bagi belanja dan hasil dan contoh benda yang tidak melibatkan tunai seperti belanja susun nilai, hutang lapuk, macam tu. Kalau betul, 3 markah. B. Berikan 2 contoh urus niaga yang tidak melibatkan aliran tunai tetapi menyebabkan perubahan kepada aset atau liability dan equity pemilik. 2 markah. Soalan ini sangat popular. Kalau bagi penyata aliran tunai, anda mesti kena ingat. Okey, apa contoh urus niaga yang tidak melibatkan aliran tunai tetapi menyebabkan perubahan kepada aset liability dan equity? Seperti jualan secara kredit, belian secara kredit, beli aset dengan menerbitkan saham, terbitan saham biasa atau anda boleh letak saham equity bagi memperolehi aset tetap, terbitan saham equity untuk menebus balik liability jangka panjang seperti venture. Okey, so mana-mana yang relevan anda akan dapat 2 markah. Okey, mari kita tengok soalan kuantitatif C. Maklumat berikut adalah penyata kewangan syarikat rajin sendirian berhad bagi tahun berakhir 31 Disember. Ini adalah penyata kedudukan kewangan bagi 2021 dan 2020. Ini adalah penyata pendapatan komprehensif bagi tahun 31 Disember 2021. Di sini ada maklumat tambahan. Maklumat tambahan A. Semua belanja operasi kecuali susun nilai dibayar secara tunai. B. Belanja susun nilai sebanyak 16,500 dianggap sebagai belanja jualan. C. Semua jualan dan belian adalah secara kredit. D. Sepanjang tempoh perikanan semasa, sebuah peralatan telah dijual pada harga 15,000 secara tunai. Kos peralatan ini ialah 22,500 dan mempunyai nilai buku sebanyak 15,000 pada masa jualan. E. Peralatan tambahan bernilai 10,500 telah diberi secara tunai. F. Dividen tunai sebanyak 13,500 telah diisytiharkan dan dibayar. Dikehendaki, sediakan penyata aliran tunai bagi tahun berakhir 31 Disember 2021. 15 markah. Okey. Kalau penyata aliran tunai, ingat penyata aliran tunai, cash flow. Jadi kita hanya fokus kepada tunai saja. Bukan tunai, jangan rekod. Dan kita hanya belajar satu kaedah saja, iaitu kaedah langsung. Okey, kaedah langsung adalah format macam ini. Okey, mari kita semak jawapan di sini. Yang pertama, tuliskan tajuk, nama syarikat dan penyata aliran tunai bagi tahun berakhir 31 Disember 2021. Kadang-kadang ada markah setengah. Lepas tu aliran tunai daripada aktiviti
operasi. Jadi biasa kita akan mula dengan jualan. Sebab kita akan tengok tadi sini. Jualan, belian, lepas tu belanja dan sebagainya. Okey. Ingat kita fokus kepada tunai sahaja. Bukan tunai, jangan rekod. Okey. Biasa kita daripada aktiviti operasi, kita akan tengok penyata pendapatan komprehensif. Okey. Okey, jadi mari kita mula. PPK, penyata pendapatan komprehensif. Jadi kalau PPK start daripada jualan, jadi kita akan mula daripada pelanggan. Sebab tunai diterima daripada pelanggan. Okey, macam mana dapatkan ini? 351,000 macam mana dapat? Jadi kita lebih baik kita akan sediakan akaun belum terima. Sebab dalam soalan di sini ada cakap semua jualan dan belian adalah secara kredit. Jadi kita daripada ABT, sediakan akaun ABT, pakai BB. Kita akan rujuk kepada sini, pakai BB 21,000, 21,000, pakai HP 30,000, 30,000. Jualan berapa? 360,000. Ada maklumat lain? Tak ada yang berkaitan dengan jualan. Jadi kita akan jumlahkan. Ambil yang jumlah, tolak yang bagi HP, kita akan dapat ini. 351,000. Yang ambil ini ada nampak tak? Ini adalah bank. So kita akan isi kat sini. Tunai dan bank sahaja isi kat sini. Yang lain kita abaikan. Okey, ini sudah siap. Apabila sudah siap, anda boleh potongkannya. Supaya anda lebih senang lah. Ini pun boleh potong. Ini boleh potong macam tu. Okey. Lepas tu kita ada tunai dibayar untuk barang niaga. Sebab selain daripada jualan, kita mesti ada belian. Jadi belian kita akan fokus kepada kos barang dijual. Sebab kos barang dijual adalah inventory awal, campur belian, tolak inventory akhir. Jadi kita nak cari ini, so kita sediakan jalan kerja. Okey. Berapa belian? Nak cari belian, kita ada kaitkan dengan beli secara kredit. So, akaun ABB kena buka. Buka akaun adalah menyenangkan pelajar-belajar boleh dapatkan amount bank atau tunai dengan tepat. Okey. Jadi kita kena sediakan pakai BB 49500. So kita rujuk kepada sini 49500. Okey. Pakai HP 39000. So ini pun 39000. Lepas tu belian di sini kita tak tahu. Okey, macam mana nak cari belian? Jadi kita akan guna formula yang tadi cikgu cakap. Belian sama dengan kos jualan atau kos barang dijual campur inventory akhir tolak inventory awal. Jadi kita dapat belian adalah 274500. Ambil yang ini letak di sini. Kemudian kita campurkan. Ambil yang jumlah tolak baki HP, kita akan dapat ini bank 285000. Kalau betul sini, nampak tak? Ada banyak tik. Okey? Lepas tu, ini dah siap. Jadi, kita akan teruskan. Untung kasar tidak berkaitan. Lepas tu, belanja jualan. Di bawah, kalau tak ada maklumat lain, okey, ada nampak tak? Belanja jualan, belanja jualan. Jadi, ini dia termasuk belanja susun nilai. Ingat, belanja susun nilai tidak melibatkan tunai. Jadi, kita perlu tolak keluar. Jadi, terus ambil yang ini. 36,000. Tolak dengan 16,500. Ini adalah susun nilai. Jadi, kita dapat jawapan 19500. So, ini kalau sudah siap, ini potong. Ini potong. Okey. Seterusnya, kita ada tunai dibayar untuk belanja pentadbiran. Kalau anda tak mahu miss mana-mana item, jadi adalah lebih baik anda buat ikut urutan penyata pendapatan komprehensif ini. Kalau tak ada maklumat lain yang berkaitan dengan pentadbiran, jadi anda kena terus just bayar 15,000. Okey. Kemudian kita ada pendapatan operasi tak berkaitan. Okey, ada belanja faedah. Belanja faedah, jadi kita akan terus tengok ada maklumat yang lain berkaitan dengan belanja faedah. Okey, tak ada terakhir terdahulu. Okey, jadi
Teruslah kita ambil yang ini 3,000. 3,000. Okey. Lepas tu kita ada cukai. Cukai. Jadi sama juga kita kena tengok atas. Ada nampak sini ada cukai. Sini ada cukai. Jadi anda boleh sediakan akaun cukai atau anda boleh terus guna sahaja ambil yang awal tambah yang ini tolak yang akhir. Jadi anda akan dapat 18,000. Okey, ini sudah selesai, ini potong, ini pun potong. Okey? So ini tak berkaitan, ini tak berkaitan, ini pun tak berkaitan. Apabila aktiviti operasi sudah selesai, jadi kita akan jumlahkan. Ada nampak tak? Kalau dibayar, anda kena buat kurungan sebab nanti anda kena tolak. Kalau yang diterima, kita positif. Yang dibayar, negatif. Okey, kita akan ambil ini, tolak ini, tolak ini, tolak ini, tolak ini, tolak ini. Anda masih dapat positif 10,500. Ini adalah aliran tunai bersih daripada aktiviti operasi. Okey. Seterusnya, kita akan sediakan aliran tunai daripada aktiviti pelaburan. Kalau pelaburan, biasa kita akan fokus kepada aset. Dua-dua ini kita akan fokus PKK. Okey, PKK, penyata kedudukan kewangan. Dan untuk pelaburan, biasa kita akan fokus kepada aset. Okey, aset. Kita akan bandingkan kita punya aset. Lihat sama ada kita punya aset adalah tambah ke kurang. Kalau tambah, maksudnya kita ada beli aset. Kalau kurang, maksudnya kita ada jual aset. Kalau sudah jual aset, kita akan terima tunai. Okay? So, di sini kita ada 81,000, sekarang 60,000. Maksudnya kita aset sudah kurang. Okay? Aset sini sudah kurang. Maksudnya mesti ada, sudah jual kita punya aset. Jadi, mari kita tengok maklumat tambahan. Biasanya, tentang pelalasan aset kita akan wujud dalam maklumat tambahan. Jadi mari kita tengok. Okey, ini semua belanja. Okey, ini dah. Ini maklumat saja. Okey, dia ada beritahu. Sepanjang tempoh perakaunan semasa, sebuah peralatan telah dijual pada harga 15,000 secara tunai. Jadi secara automatik kita tahu kita sudah terima tunai 15,000. So, sini nampak tak? Tunai diterima daripada jualan peralatan 15,000. Terus boleh tulis dah. Sebab dia berkaitan dengan tunai. Ingat, penyata aliran tunai, kita hanya rekod aktiviti yang berkaitan dengan tunai atau bank sahaja. Okey? Kos peralatan ini adalah 22,500 dan mempunyai nilai buku sebanyak 15,000. Jadi ini adalah kos asalnya. Lepas tu, nilai buku adalah 15,000 pada masa jualan. Okey. Jadi ini semua adalah maklumat untuk peralatan ini sahaja. Satu makluman lah. Dia tahu kos dia berapa, sekarang nilai buku berapa. Tetapi kita tak perlu kira sebab apa? Kita hanya fokus kepada tunai dan bank sahaja. So kita boleh terus ambil. Okey. Ini sudah siap. Lepas tu peralatan tambahan sebanyak 10,500 telah dibeli secara tunai. Nampak tak? Diberi secara tunai. Jadi automatik kita tahu ini kita akan terus rekod. Kalau beli maksudnya wang keluar. So, tunai dibayar untuk pelian aset bukan semasa. Mengapa cikgu tulis di sini adalah aset bukan semasa? Sebab dalam soalan ini, dia tak ada peralatan. Dia hanya ada aset bukan semasa. Jadi, peralatan adalah salah satu item dalam kategori aset bukan semasa. Jadi kita boleh terus guna inilah. Boleh terus tulis aset bukan semasa. Ini pun sama. Tunai diterima daripada jualan peralatan atau anda tulis aset bukan semasa. Okey? Ingat, kalau beli, wang keluar. Kalau jual, wang masuk. Okey, lepas tu di sini sudah selesai. Okey, ini sudah selesai. Selesai. Jangan terus banding macam tu tau. Kita perlu lihat maklumat tambahan juga.
Yang aset sudah selesai, jadi kita pergi ke yang seterusnya. Tunai tak perlu lihat sebab nanti kita akan banding dengan jawapan akhir kita. Sama ada betul ke tidak. Boleh dapat ini tak? 36,000. Okey? Okey, ini yang nanti kita boleh semak jawapan 36,000. Jika sudah tak ada lain-lain aset atau pelaburan lain, jadi kita akan jumlahkan untuk dapatkan aliran tunai bersih daripada aktiviti pelaburan, iaitu masih ada positif 4,500. Untuk aktiviti pembiayaan, kita akan fokus kepada equity dan liability. Okey, jadi kita akan fokus kepada bond belum bayar. Di sini ada tunai diterima daripada penerbitan bond. Sebelum itu kita ada 15,000. Lepas tu sekarang kita ada 30,000. Jadi tunai diterima daripada penerbitan bond tambah maksudnya wang sudah diterima. Jadi 15,000. Seterusnya kita ada saham masih kekal dan kita ada pendapatan tertahan. Ini adalah untung tertahan. Kita berkaitan. Okey, lepas tu kita di sini ada maklumat tambahan. Okey. Kalau PKK sudah selesai, jadi kita akan rujuk kepada maklumat tambahan. Okey, masih ada satu lagi. Dividen tunai sebanyak 13,500 telah diisytihar dan dibayar. Jadi kalau dibayar maksudnya tunai dibayar untuk dividen 13,500. Okey. Jika habis kita akan campurkan dan kita dapat 1,500 aliran tunai bersih daripada aktiviti pembiayaan. Lepas tu kita akan jumlahkan aliran tunai bersih. Kita ada peningkatan bersih dalam tunai 16,500. Dan kita akan campur yang ini. Tunai awal 19,500. Jadi kita dapat 36,000. Ini adalah pada tahun 2021 punya baki tunai. Jika sini dengan yang PKK punya tunai akhir adalah betul, biasa jawapan anda adalah betul lah. Jika semua betul, anda akan dapat 15 markah penuh. Okey? Senang kan? Pelajar yang kurang mahir soalan ini, tolonglah buat 3 soalan berturut-turut untuk mahirkan format dan cara macam mana nak dapatkan jawapan. Terima kasih semua. Okay? You can do it. Because we all can do it. Do your best. Dan jangan lupa tarik peperiksaan untuk perakaunan 3, kod kertas 948/3 adalah pada 6 hari bulan April, hari Khamis, 11.30 hingga 12.30 tengah hari. Okey? Jangan lupa. 3 soalan, pilih 2. Jawab 2 soalan sahaja. Baca 3 soalan, lepas tu pilih 2 soalan yang anda rasa paling mahir. Anda yang boleh buat punya, buat dulu. Okey? 1 soalan setengah jam. Jadi, masa peperiksaan hanya 1 jam sahaja. All the best and good luck. Sekiranya anda suka perkongsian cikgu, sila like dan share kepada rakan-rakan anda. Dan juga boleh subscribe channel cikgu untuk mendapatkan video-video perkongsian tentang subjek perakaunan STPM. Sekian sahaja. Terima kasih. Jumpa lagi. Bye.